Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Kaya, sekali lagi telah beri kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Dan kemudian untuk sama-sama kita duduk di antara maghrib dan isyak ini untuk kita sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu. Baru ini saya berada di Kuala Lumpur, lama lah, 2 minggu, hampir 2 minggu saya di Kuala Lumpur. Dan seminggu ya masih alhamdulillah kita ada suasana, ada di majlis ilmu, kita berada di masjid, kita berada di suasana majlis ilmu, alhamdulillah. Pada seminggu ya kita bercuti lah, bawa anak pergi ke jalan-jalan di Kuala Lumpur. Dan masya-Allah pada waktu maghrib, saya ingat lagi pada waktu maghrib, pada azan maghrib, kita jamak. Dan kita tengok orang-orang Islam kita, masya-Allah, masih ada manusia yang dalam kereta, ada yang di panggung wayang, ada yang berada di shopping mall, ada yang berada di kedai makan. Dan yakinlah tuan-tuan, kita berada di sini, kita masya-Allah kita berada di suasana begini sebenarnya adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, masya-Allah. Kita rasa syukur sebenarnya. Allah pilih kita. Ada orang lain Allah pilih, Allah beri masa mereka ada, tapi mereka tidak dapat pun untuk datang ke masjid ini. Mereka lebih selesa sembahyang di rumah. Mereka lebih selesa duduk tengok televisyen di rumah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri tuan-tuan yang istiqamah, masya-Allah, yang jaga setiap waktu di masjid ini dan setiap masa di majlis ilmu ini, masya-Allah. Tahniah saya ucapkan. Masya-Allah, ya pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu ialah kita kena asas sujud syukur selalu dengan Allah. Mudah-mudahan dengan syukur kita tu Allah tambahkan lagi, la azidannakum. Allah akan tambahkan lagi nikmat dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah akan beri peluang lagi untuk hidup kita esok hari. Allah bagi lagi peluang pada kita untuk kita istiqamah, untuk duduk dalam suasana begini. Wallahi bila saya berada di Kuala Lumpur, bila kita berada di di shopping mall juga pergi, kadang-kadang kita rasa macam bercari suasana begini, masya-Allah. Bukan hanya di situ Malaysia saja, tapi di seluruh tempat pun. Seluruh masjid-masjid masalah yang sama. Kami pergi ke Taif, pergi ke Mekah. Kita ingat lagi, kita sembahyang Zuhur, kita nak cari makan nasi unta. Kita pergi satu masjid. Masjid ya, solatnya, semayangnya berapa orang saja? 5 orang saja semayang solat Zuhur. Sebab kita pun expectation, jadi
Kalaulah berada di kawasan Mekah, Taif tu kira masa di kawasan di Saudi je lah, sejauh dengan Nabi je lah mulanya. Tapi ia pun kosong juga. Masya-Allah, kita syukur kita Allah SWT masih lagi beri peluang kita, dan masya-Allah kita pun sama-sama untuk kita duduk majlis ilmu ni pun dengan harapan supaya ketaatan kita kepada Allah SWT yang lebih betul. So ilmu ini adalah untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Orang yang jahil, kalau orang jahil lah maksudnya, orang yang jahil tu maksud orang si tahu air tu. Kalau orang yang si tahu air tu, nya akan madah air tu air Zam-Zam ke, air apa yang boleh minum ke. Kalau orang yang si tahu. Kalau orang yang tahu, nya tahu tu air biasa, air mineral, air biasa boleh minum. Kalau ada orang yang si tahu, jangan kau pegang air ya. Bahaya air ya. Yang kau orang si tahu. Tapi kalau kita tahu, masya-Allah, begitu juga lebih-lebih lagi dalam ibadah. Dalam kita beribadah kepada Allah, semestinya kita kena tahu perbuatan kita yang beribadah ya tadi adalah menepati dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan cara hanya dengan cara Nabi lah cara yang betul. Cara Nabi lah cara yang betul. Kerana Nabi itu adalah panduan kita untuk menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ikut cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, ulama-ulama kita bantu kita walaupun kita jauh berada di zaman Nabi, tapi alhamdulillah ulama-ulama bantu kita untuk supaya solat kita ini menepati cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita belajar kitab ini, Muniyatul Musalli ini, mudah-mudahan dapat menambahkan lagi mutu kualiti solat kita, dan setiap solat bait-bait yang dicakap oleh kita tahu, faham artinya walaupun dia bahasa Arab, tapi kita faham. Boleh insya-Allah. Baik, kita buka kitab tuan-tuan dalam muka surat 16. Okey. 16 Siapa suara kuat sikit? Kita boleh stop. InsyaAllah kita hantar. Kita buat stop. Kita stop buat buku. Kami nangga kita ada buku saja. Faham kami. Biasa kita menduduk tu, kita mau saya type simuk ya. Okey, buka surat 16. Ambil stop tak stop. Ambil kita mic ya. Kita. Okey. Duduk tak? Duduk. Duduk. Okey, 16. 16. Baca aja. Okey, rukun-rukun baca perlahan-lahan. Kalau kamu ambil suara berhenti tak berhenti. Okey, baca. Okey, jelas baca. Rukun sembahyang supaya kita jelas. Okey. Orang yang memelihara dan mendirikan sembahyang seperti yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya semestinya mengetahui dan mengejarkan segala bentuknya. Jadi orang yang memelihara sembahyang tu, dia mesti tahu rukun sembahyang tu. Sebab rukun macam orang mula rumah. Dia mesti tahu apa barang-barang yang perlu dipolahnya. Orang sembahyang, orang mula rumah. Orang mula Pak Haji kerja apa? Kita kerja apa? Saya ada kerja. Buat roti canai tidak? Pernah buat roti canai? Dulu roti canai. Roti canai, kalau saya pakai beras, boleh tidak buat roti canai? Tidak dapat. Dia mesti pakai tepung, betul? Dia mesti ada bahan-bahannya, tepung dan sebagainya. Saya tahu lah apa bahan-bahannya. Saya tengok minyak sapi sikit. Ada minyak sapi kah? Ada minyak sapi kah buat roti canai? Ada. Pakai minyak apalah? Yang saya tengok dia letak mejerin. Pakai mejerin. Orang yang buat dia mesti tahu bahan-bahan barang-barang. Ya contoh bahan lah.
Tapi untuk sembahyang tuan-tuan, yang kita sembahyang tu kita mesti tahu rukun. Ni satu yang wajib, yang mesti tahu rukunnya. Kalau nak buat tiang, buat rumah, nak buat tiang, yang mesti ada barang-barang untuk pakai kuat tiang. Kalau tidak, tiang itu 2-3 hari sudah runtuh. Sebab dia tidak buat tiang dengan betul-betul. Okey? Kemudian rukun sembahyang adalah ibarat sebahagian daripada kelakuan sembahyang. Yang termasuk dalam yang apa? Yang termasuk dalam batang tubuhnya. Zatnya yang tidak dapat digantikan dengan sujud syahwi dan dengan segala sunatnya. Okey. Rukun tu dapat diganti dengan sujud sahwi pula sekalipun. Kalau tertinggal solat, tertinggal Al-Fatihah, tertinggal sujud, kita mesti gantikan. Saya dah beritahu dengan tuan-tuan sebelum tu. Yang mesti dapat, walaupun kalau doa kunut tertinggal, kita mungkin kita tertinggal siapa kita boleh lepas. Sebabnya bukan rukun. Tetapi rukun-rukun ini yang boleh ditinggalkan. Yang penting. Okey? Kemudian apa yang dapat digantikan dengan sujud syahwi dinamakan sunat ab'ad. Dan yang tidak dapat digantikan dengan sujud syahwi dinamakan sunat hai'ah. Okey? Ketuk kita akan terang apa sunat ab'ad, apa sunat ayah. Paling kurang 3 tu kita tahu. Okey, tuan-tuan kena biasalah dengar. Jangan baru apa tu, kena biasakan dengar tu. Okey, sebab tu sembahyang perkara tu nya asas sebenarnya. Asas. Sunat ab'ad dengan sunat hai'ah. Sunat apa sunat ab'ad? Insya-Allah kelak kita akan belajar, kita belajar rukun dulu. Apa sunat hai'ah? Ya kelak kita akan bincangkan. Baik. Rukun sembahyang 13. Berapa tuan-tuan? 13. Simpan terus dalam otak kita. Masya-Allah. Minta maaf saya ngajar tu macam kanak-kanak. Sebab apa? Minta maaf saya Tak Ji. Kadang-kadang bila kami mengajar, bila kita interview orang nak kahwin, jadi sebelum tu memang saya ada khusus. Jadi kita tukar kepada interview. Bila kita tanya dengan anak-anak muda, minta maaf. Adik-adik, anak-anak, kita orang tu benda tu kena belajar. Okey? Kami akan nanya kita hal game. Mobile Legend kita, PS3 kita, saya dah menanya ya. Time-nya kita akan nanya sebab apa? Masa kahwin yang akan time-nya memang yang melu kita lah. Memang melu kita nak ke masuk yang lulus nak kahwin. Mula kejuran kahwin, ustaz, tolong ustaz. Kami mau kahwin esok ustaz. Jadi mungkin kita si lepas tu macam ni kami. Bila kita tanya-nya si lepas benda ya. Minta maaf saya sebut. Salah siapa? Salah cikgu kah? Cikgu ada ngajar. Minta maaf saya sebut. Mungkin salah mak bapak. Yang ajar asas solat tu sepatutnya bapa atau datuknya yang ajar. Pastikan datuk, bapa cek anak kita, cek cucu kita. Macam ni solat kita. Apa rukun solat? Sebab kita tahu, sebab kita belajar. Kita belajar tapi dulu mungkin kita sambil lewat. Sepatutnya asas solat tu, minta maaf, bukan hanya cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang mengajar. Kita asas solat tu kita pun yang tahu. Tanya dengan anak kita. Pastikan mereka. Perkara tu asas. Kita baru tahu tanya, berapa rukun solat? 13, masya-Allah. Tapi ada kitab-kitab lain yang ada 17. Yang ada perbezaan. Tapi bukan sebab apa? Ketuk kenanya ada tambah 4, kelak saya akan tambahkan. Tapi kebiasaannya memang kita sebut 13. Adapun yang 14 ya, 17 ya sebab ada tambahan, ada tamakninah. Rukuk serta tamakninah. Toknya serta yang sambung. Tapi ada kitab yang lain yang asingkan tamakninahnya, rukuk, contohlah rukuk nombor 5. Contohlah rukun yang kelima. Yang keenam tamakninah. Nya asingkan tamakninah ya dengan rukuk. Okey, baik. Kemudian pertama, niat iaitu ausdusani muqtarinan bi fi'li. okey. Yaitu lalu bahasa Arab dah yaitu. Okey. Hanya melakukan sesuatu amalan disertai dengan mula mengerjakannya
tempatnya di dalam hati. Okey tuan-tuan yang mulia, kebiasaannya memang dalam 3 rukun pertama tu, kalau tuan-tuan tengok kita baca sambil lalu Yang pertama niat nak. Cuba kita buka muka surat yang sebelah, muka surat 18. Yang kedua takbiratul ihram, betul? Kita ambil kejap. Yang ketiga qiyam ataupun berdiri. Okey? Ulang balik kasih. Kadang-kadang ada kitab yang pertamanya engkah takbiratul ihram. Ada kitab lain yang letak pertama ya berdiri qiyam. Memang menjadi ikhtilaf ulama, tapi ia bukan menjadi masalah sebab tiga-tiga tu nya berada di rukun di tempat yang sama. Nya serentak. Nya serentak. Kalau kita nanggah kitab lain, contohlah kita tuan nanggah kitab, kena kitab tu berdiri dulu. Salah kitab tu. Jangan kita salah. Kita asyik salah. Bukan ulama tu salah. Kita yang salah. Kita asyik tahu. Jadi sebabnya tiga-tiga tu nya berada di tempat yang sama, tapi nya diasingkan. Yang di rukun yang lain. Okey? Saya sih terlalu membincangkan terlalu detail gila perkara niat tu, tapi kita akan bincang dalam kitab tu lah. Kalau kitab-kitab yang lain tuan-tuan, masya-Allah, niat aja memang banyak panjang nak mau dibincangkan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Imam Nawawi contohnya, kalau mereka membincangkan pasal niat tu, masya-Allah, sangat-sangat banyak perkara yang mau dibincangkan. Okey, baik. Cuma kita nak berbincangkan apa maksudnya dalam kitab tu ulama yang mendatangkan satu bait qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Apa maksudnya? Qasad yang tadi iaitu menyahaja melakukan sesuatu amalan disertai dengan mula mengerjakannya. Niat tu perlu disahajakan, perlu didatangkan. Okey? Macam kita adik-adik. Contohnya, okey, kita nak minum air, okey, kita sadar madah sahaja aku nak minum air nak sadar nak. Tapi dalam ibadah tu nya lain. Ibadah tu nya perlu ada didatangkan. Macam kita Allah Subhanahu Muhammad, macam kita puasa. Kita akan baca nawaitu shauma ghadin, betul? Ya lafaz. Tapi niat tu di sini tuan-tuan, niat tu di hati. Adapun kita melafaz ya adalah sunat. Contohlah imam. Contohlah. Saya pun dah bincang dengan tuan-tuan. Contohnya imam tadi yang baca usolli fardhul maghrib. Sebelum menyebut ialah usolli fardhul maghrib raka'atin. Ada imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tapi pada waktu isyak. Tapi niatnya tadi inang isyak. Tapi niat salah sebut. Kan saya dah beritahu tuan-tuan, belah saya sebut tuan-tuan. Nah. Mana sih? Kita usah ada saya. Kalau imam yang niat isyak dalam hatinya niat isyak, sah solatnya. Adapun yang sebut dia tadi salah, tapi niatnya isyak, maka nya akan kembali kepada niat imamnya tadi. So niat tu di sini? Niat tu di sini. Di hati. Macam mana kita tahu hatinya? Jadi tanya dengan orang yang imamnya, yang menyahajakan di hatinya. Yang tahu hati kita. Okey? Jadi niat tu hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi apa yang kita perlu datangkan? Jadi ulama bagi tahu ada 3. Okey, tu kita baca. Baca? Masih 16, masih 16. Bagi sembahyang 5 waktu caranya. Okey, untuk sembahyang 5 waktu tu fardu tu nya ada tu nya pun. Nya sama dengan solat sunat sama. Solat Jumaat sama, solat lain-lainnya sama. Tapi solat fardu tu nya tu special sikit. Okey? Baca. Qasad. Qasad. Kita panggil qasad lah dalam bahasa Arab. Qasad mensengajakan. Okey? Kemudian dengan hatinya hendak mengerjakan sembahyang. Okey, contohnya apa qasadnya? Usolli. Dalam sembahyang kita, dalam lafaz kita usolli. Mun dalam hati kita aku mau sembahyang. Aku mau sembahyang. Okey? Bukan si cukup qasad lagi dita'arrudkan, okey?
Okay, kita menyasar ta'arud tu, kita fokuskan ta'arudnya dengan apa? Fardu. Kita perlu sebut hati kita, aku mau sembahyang fardu. Okey, kemudian dan ditayunkan, ditentukan waktunya perlu ditayinkan. Apa ta'yinnya? Contohnya kita mau sembahyang isyak, hati kita perlu ta'yinkannya isyak. So ialah bila kita safas, contoh solat fardhu maghrib, pastikan niat kita pun maghrib lah. Nah, janganlah kita sengaja, aku nak sengaja nak meniru tuan haji dah. Apanya tahu sah tak? Nah, tahu hatinya tak, sengajanya usolli fardhu duk sembahyang subuh, tapi jadinya niat bunyinya tadi jadi solat maghrib. Sengajanya tak nak ngetes ya. Nak ngetes orang belakang. Oh, salah kita tu. Kata orang belakang, kita tak pada sisah sembahyang kami. Saya tak tahu hati kami. Wadahnya lagi nyuka. Tapi memang betul lepas dipadahnya tadi. Tapi janganlah kita nak berguruh ke tak ya. Dan kita sebenarnya bila kita niat ya tadi adalah membantu kita. Sebenarnya adalah membantu solat kita supaya lebih tersusun, supaya lebih baik, lebih cermat. Masya-Allah, ulama-ulama kita sangat bantu kita sebenarnya. Mudah untuk kita. Masya-Allah. Okey, kemudian maka kasat ta'arud dan tahayyul itu dinamakan niat. Ketiga ini hendaklah hadir ketika takbiratul ihram. takbiratul ihram. Bukan irham ihram. Okey. Okey, adik-adik, kita orang kena biasakan, kita kena biasakan term-term istilah-istilah tu. Perlu biasakan. Walaupunnya bahasa Arab, tapi toklah kita tu solat tu kita perlu membiasakan mulut kita. Membiasakan dengan lafaz-lafaz. Bukan ustaz-ustaz yang hafal tu. Tu sebenarnya pun asas kita kena biasakan. Takbiratul ihram. Okey, cuma kita tambahkan sikit untuk 3 tu. Qasad atau bahasa Arab sikitlah. Siapa dapat hafal-hafal lah. Okey. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ulang qasad, tuan-tuan semua ulang. Qasad. Sekali lagi qasad. Okey, ta'arud, ta'yin. Okey, qasad, ta'arud, ta'yin. Okey, dapat bezakan tadi apa maksud qasad, apa maksud ta'arud, apa maksud ta'yin. Tu dalam niat. Dalam niat kita masukkan 3 elemen tu. Okey, usolli fardhal maghrib. Bas, cukup sebenarnya. Bas dalam bahasa Pakistan selesai. Betul, bas. Betul. Urdu bas, settle. Bas. Bukan bas sekolah. Bas maksudnya, saya tanya kawan saya lah, dia cakap. Okey. Boleh Okey, kemudian bagi sembahyang jemaah ditambah perkataan. Kita sini dulu dari Arab perkataan. Biasa aja, macam kita kelakar bahasa ya. Jangan ditambah perkataan. Macam ni kita tahu ya huruf ain perkataannya. Mentang-mentangnya baca buku Arab, lalu jadi semua jadi bunyi Arab. Ya, orang Melayu kita. Minta maaf saya sebut. Kadang-kadang bila dia belajar bahasa agama, jadi di kelakar semua di Arabnya. Macam Piramli pandai murah kita. Nah, macam ni Piramli pun Tuan Imam. Piramli pun dia. Lupa saya. Nya pun ada gurunya. Dibacanya buku ya. Ini syair Arab ini. Mau bahasa Melayu baca aja bahasa Melayu sebelum kita orang nak jadi imam perkataan. Tak baca aja bahasa Melayu kita sia. Okey, bah. Bagi makmum. Kerana sembahyang jemaah itu disyaratkan berjemaah dari awal sembahyang. Okey. Solat Jumaat bila Jumaat? Esok lusa kita Jumaat. Kalau kita untuk Imam Syafi'i ya, kalau kita makmum, kita letakkan niat kita makmum sah solat Jumaat kita. Hati-hati. Imam lagi lah. Imam kalau kita niatkan masa imam ya
batal solat Jumaat. Besarlah. Jangan main-main. Janganlah kita orang jangan main-main dengan imam. Imam tugasnya berat. Tugas imam berat. Semua benda mau diingatnya. Kalau salahnya niatnya, nah kesan solat orang lain boleh terjejas. Insya-Allah. Baik. Okey, jadi ingatlah. Jadi kita tambahlah. Contohnya usolli fardhul jumaati. Contohnya saja aku mau sembahyang Jumaat atau dalam hatilah aku mau sembahyang Jumaat. Aku mau sembahyang fardu Jumaat, makmum. Dah, cukuplah. Sebab kita tahu sembahyang Jumaat tu 2 rakaat. Kalau kita nak tambahkan 2 rakaat itu bolehlah. Tapi nak masukkan dalam hati tu kadang-kadang kita biasalah. Kadang-kadang kita nak fokus dengan tok lagi. Jadi nak masukkannya cukup. Tahu kita mau sembahyangnya Allah, tahu mau masuk sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat ikut imam. Allahu Akbar. Okey ya. Baik. Kemudian bagi orang musafir yang sembahyang kasar ditambah perkataan kasar kerana disyaratkan niat kasar di dalam takbiratul ihram. Orang musafir. Orang musafir bila maksudnya kasar tu untuk solat apa? Solat adik-adik, kita musafir, solat apa yang boleh dipendekkan, dikasarkan? Solat apa? Kita solat apa yang boleh dipendekkan? Musafir. Kita pernah, siapa pernah? Kita pernah si musafir pergi Miri, pernah pergi Miri? Pernah? Pergi Miri, pernah si mula jamak? Pernah jamak? Kelab belajar mula jamak. Okey? Contoh macam ni? Solat Zuhur boleh, betul? Ya jamak. Tapi tu kasar maksudnya apa? Kasar tu maksudnya pendek. Okey. Solat apa yang boleh pendek? Yang boleh dipendekkan? Solat subuh 2 rakaat boleh pendek sih? Sebab pendek. Solat apa yang boleh dipendekkan? Solat Zuhur, Asar, Isyak. 3 tu aja. Okey? Okey, kena tahu tu. Memang kita orang pernah tahu, tapi kita orang kena tahu dengan betul-betul pun tahu. Minta maaf saya sebut. Kita pernah bawa, kadang-kadang kita semayang, kita bawa jemaah umrah pernah. Pernah pergi umrah tu, bawa jemaah umrah masih keliru tentang masalah jamak dan kasar. Masih ada. Belajar tuan-tuan, jangan malu. Kami heran kami dengar. Kita pun sikap tu masih kita belajar hal handphone, kita si malu pun kita nak nanya dengan orang. Macam ni nak dekan tu, macam ni. Boleh kita malu. Kena nak belajar jamak dengan kasar pun kita malu. Walhal jamak dan kasar tu benar perkara yang penting. Perkara yang perlu kita belajar. Perlu kita tanya. Jangan malu. Walaupun kita tu tua ke, selalu ahli masjid ke, perlu tanya sampai pasti dah betul. Tapi masya-Allah kita dah ada pengajian kita tu, jadi mudahlah untuk kita tanya dengan ustaz-ustaz. Terus direct tanya dengan ustaz. Kalau kita si tahu. Baik. Okey, ingat tadi ya. Solat apa yang boleh, apa maksud kasar? Okey, kasar maksudnya pendek. Okey, dalam bahasa Arab kasar. Kasar tu pendek. Kalau dalam bahasa Arab kasar boleh maksudnya gunting. Kasar maksudnya pendekkan rambut aku. Kasar. Jangan solat maksudnya solat yang pendek, memanglah, tapi yang faham kita tu kasar maksudnya pendek. Apa yang pendek? Solat yang boleh dipendekkan solat yang 4 rakaat saja. Solat maghrib, subuh boleh si pendek? Si boleh. Mun pendek lagi nang apalah. Nang malas menang nama sembahyang. Okey? Baik. Jadi kalau niat kasar, nya mesti sebut dalam kasarnya. Sebab kasar tu nya 2 rakaat. Okey? Jadi niatnya perlu disebut masa ketikanya niat. Okey? Baik. Kemudian bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau yang mempunyai sebab, maka syarat niatnya hanya 2 perkara. Okey. Pertama, kedua. Apa? Pertama apa? Pertama, kas.
Qasad kan tadi saya sebut qasad tadi. Pertama kasar. Apa? Kasar. Bukan kasar, qasad. Ada saya sebut yang mula-mula tadi, qasad tadi. Kasar. Qasad. Okey. Ulang balik muka surat nombor 16. Dengan dibah ya di qasad. Ya namanya. Qasad. Qasad. Okey. Untuk salah sebab ialah janganlah kita ikut buku. Kadang-kadang buku tu nya typo juga orang penulisnya. Ustaz dia penulisnya betul tapi orang naib dia salah. Kadang-kadang. Janganlah kita ikut bulat-bulat tu. Jadi tuan-tuan betulkah pen kita orang? Ya perlu ada pen, betulkanlah dekat pen kita orang buku. Mun buku kita orang, mun buku orang lain jangan dibetulkan. Tapi boleh juga betulkan. Angkas ya. Ambil pen tu. Nah, betulkan qasad supaya kita dapat tahu. Qasad. Okey. Macam ni aja qasad tu. Okey. Tambah AD je lah. Okey. Okey, dah. Ni ya. Yang kedua ta'ayyun. Jadi maksudnya dalam solat sunat, contohnya kita solat lepas maghrib atau solat sunat lepas maghrib. Usolli apa? Ba'dal maghrib, selesai. Saja aku sembahyang mun nak sebut sunat boleh juga lah. Saja aku sembahyang lepas maghrib sebelum maghrib boleh. Terus dah selesai dah. Allah saja contoh sahaja aku sembahyang lepas maghrib Allahu akbar. Dah. Ajak niat kita. Sebab memangnya sunat, nya bukan fardu. Fardu hanya disebut masa fardu sahaja. Solat-solat lain si perlu ta'arud. Yang perlunya qasad dengan ta'yin. Aku mau sembahyang apa? Tahajud. Aku mau sembahyang tahajud. Allahu akbar. Aku mau sembahyang taubat. Allahu akbar. Aku mau sembahyang tahiyatul masjid. Allahu akbar. Mudah niat. Sangat-sangat mudah. Katuk kami akan praktikal kita orang akan nanya. Ingat, kami akan nanya lepas tu. Memang pastikan jemaah yang kita belajar tu kita akan tahu apa yang kita baca. Okey? Okey, contohnya seperti sembahyang sunat subuh, sunat 2 hari raya dan sunat gerhana. Okey. Contohnya, aku sembahyang sunat gerhana matahari, gerhana bulan 2 rakaat ma'mum. Naghablah. Allah Ta'ala, ya Ta'ala boleh lah. Ada ain Ta'ala ya. Okey. Kemudian ada tu panjang sikitlah. Ada Allah Ta'ala, ada makmum ya boleh lah. Sebab okey. Kemudian aku. Okey. atau aku sembahyang sunat hari raya Al-Fitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Ma'mum bukan ain lah. Ma'mum apa? Mim, alif, hamzah, bukan ma'. Sebab ialah kita kena hati-hati. Kalau kita kelakar ma'mum, bukan ma'mum lah, nya ma'mum, nya hamzah, ma'mum. Okey. Bagi sembahyang sunat mutlak, iaitu sembahyang yang tidak mempunyai waktu dan sebab, maka niatnya memandai satu perkara sahaja, iaitu asal. Anda mengerjakan sembahyang. Okey, solat sunat mutlak. Apa solat sunat mutlak? Solat sunat mutlak tu tuan-tuan, solat sunat ada sebab. Contohnya mun kita tahajud kita ada tahu solatnya. Solat sunat mutlak tu contoh saya bagi contohnya ada sembahyang duha, contohlah waktu duha. Nya ada sembahyang duha ni, nya sembahyang. Nya siap mau apa? Tapi mau sembahyang juga. Solat sunat mutlak. Allah. Apa pula? Allah aku mau sembahyang, ya aja. Allahu akbar. Qasad ajaknya pun niatnya. Si perlu engkah ta'arud, si perlu engkah ta'yin, engkah qasad je aku mau sembahyang. Allahu akbar. Ya solat sunat mutlak. Yang untuk orang yang satu sembahyang, banyak sembahyangnya, dah si tahu mau sembahyang apa? Solat sunat mutlak. Okey? Baik. Disunatkan berlafaz niat dengan lidah sebelum takbiratul ihram dengan menyebut bilangan
Disunatkan dengan disunatkan tanda tu melafaz niat dengan lidah. Okey. Disunatkan melafaz dengan lidah sebelum takbiratul ihram. Sebelum kita angkat takbiratul ihram, kita disunatkan melafaznya. Contoh imam, okey. Kadang-kadang imamnya hanya baca qul a'udzu birabbin nas. Kadang imam dulu memangnya baca auzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Yang sebenarnya membantunya dalam solat, membantunya sembahyang. Okey? Ya adalah apa? Sebab surah-surah yang tadi ulama-ulama anjurkan membaca ya adalah untuk supayanya lebih khusyuk solatnya, tidak terganggu daripada syaitan-syaitan yang mengganggunya. Syaitan tu pastinya mengganggu kita dalam sembahyang kita. Dengan harapan bilanya baca ya, tapi pandai-pandai imam lah. Janganlah Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah sebelum takbir tu, Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan dah sembahyang belum sembahyang tu. Nah, pandai-pandainya lah, janganlah. Perlahan-lahan. Ataupun sebelumnya sembahyang, sebelumnya dah duduk sembahyang, bacalah supaya masanya pendek. Kita sibuk terlalu panjang. Kita makmum tu pun kena bijaklah, imam pun kena bijak. Sebab makmum ada orang tua, ada orang nak bekerja, ada orang nak pulang, ada orang nunggu bini di tengah hari nak sembahyang. Jadi banyak perkara, jadi kita sebut terlalu panjang masanya. Okey, baik. Kemudian contoh bagi sembahyang fardu zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Bukan an. Kita pakai ain. Ada. Tengok mulut kami. Tengok mulut kami. Ada an. An bukan an. An ya ain. Ta'ala bagus. Ta'ala betul ain. Okey. Sahaja aku, ada lagi sahaja aku. Dia dah biasa. Masya-Allah bagus. Okey. Siapa? Buat letaknya kita orang. Yang bagus baca depan tu. Tapi siapa bagus praktis. Kami dulu macam kita jugalah. Kelakar semua jadi Arab. Lagi? Atau bagi sembahyang fardu maghrib. Okey. Sholli fardhu maghribi salasa Raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey. Saja solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Taala. Okey. Atau bagi sembahyang fardu subuh. Okey. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey. Sahaja solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Taala. Okey, bagus. Teruskan. Kedua, takbiratul ihram. Okey. Sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan kepada orang yang sedang sembahyang itu melakukan perkara-perkara yang halal dilakukannya sebelum sembahyang. Okey, apa rukun kedua tuan-tuan? Adik-adik baju hitam. Apa rukun kedua? Rukun kedua tadi apa? Ayolah kita orang baca tak dengar. Apa rukun kedua? Tengok buku. Takbiratul ihram. Okey? Kitab apa? Takbiratul ihram. Dengar takbiratul ihram bukan irham. Ihram. Apa maksudnya tadi takbiratul ihram? Bilanya dah takbir, nya haram melakukan perkara-perkara yang halalnya sebelum tu. Contohnya, makan. Boleh makan sembahyang? Boleh. Jadi ialah maksudnya tadi bila kita angkat dah takbir. So ialah kata Nabi, solat tu adalah bermulanya dengan takbir, habisnya dengan salam. Kadang-kadang ada ulama memberi apa maksud makna solat? Solat tu adalah mulanya dengan takbir, habisnya dengan solat. Jadi bila orang yang dengar takbir Allahu Akbar, bila dah mula orang yang tengah sembahyang, jangan dikacaunya, jangan diganggu orang yang sembahyang. Sajalah hati-hati adik-adik, kalau kita orang tengah sembahyang, jangan ganggu orang yang tengah sembahyang. Jangan menyukarkan orang yang tengah sembahyang, sebab orang sembahyang tu nya telah berhubung diri dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi takbiratul ihram, apa maksud takbir, apa lafaz takbiratul ihram? Apa lafaznya? Allahu akbar. Kalau imam angkat tangan, si baca Allahu akbar, sah ke sah solatnya? Kena si sah? Nasi dengar daripada telinganya. Dah betul lah ya, betul. Sebab takbiratul ihram tu rukun apa? Rukun qauli. Rukun qauli. Kelak kita apa rukun qauli tu Pak Haji, ketuk kita belajar. Kami bawa kita di Asyakirin memang kami ngajar benda tu memang berkelahi jugalah. Kadang-kadang kami tanya lupa lagi danya. Dah ulang-ulang, selalu ulang-ulang, alhamdulillah akhirnya danya pun tahu. Okey, kita perlu tahu ada 3 rukun. Memang tu sebenarnya 13. Dalam 13 tu kita pecahkan lagi ada 3 rukun. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Katuk saya akan bincangkan lagi. Kalau banyak gila info penin pala kita orang gelak lalu si iya gelak. Okey, cuba habiskan baca dulu. Habiskan. Bagi orang yang mampu betul-betul wajib melafazkan takbir dengan Allahu akbar. Bagi orang yang mampu nyasik bisu wajib untuk sebut Allahu akbar, wajib. Kalau orang bisu nyasik sebut Allahu akbar, saya ada masalah. Kita tu yang pandai kelakar, kalau saya dapat sebut Allahu akbar, kita sebut, kita angkat kami aja, dalam hati je sah, walaupun kita dalam hati sah solat kita, sebab Allahu akbar tu wajib dituturkan. Lafaznya macam ni sekurang-kurangnya kita orang dengar dengan telinga kita. Allahu akbar. Dengar dengan telinga kita. Cukup. Allahu akbar. Kalau nak kuat lagi, silakan pulang yang penting jangan Allah sampai terbabak orang semua dengar. Ya imam bolehlah. Sebab imam nak bagi tahu yang dah mula sembahyang. Kalau kita sebelah boleh jadi hukum haram kita mengganggu orang sebelah kita kuat gila. Jadi sekurang-kurangnya telinga kita dengar Allahu akbar pun cukup. Okey? Yang penting takbiratul ihramnya wajib didengar oleh kita, telinga kita. Okey? Kemudian dimulai dengan Allahu. Okey? Kemudian akbar. Jangan panjang, salah. Allahu akbar dah. Jangan Allah boleh panjanglah. Akbar, panjang juga aja. Allahu akbar, salah. Allahu akbar. Bar tu sampai ke tangan. Ada ulama ajar kita bila lafaz takbir tu, Allah, bulanya Allah. Sajalah imamnya lafaz takbiratul ihramnya sudah panjang. Kita khawatir apa? Takut makmumnya kelaknya awal angkat. Kalau nya Allah panjang, makmum pun angkat tangan juga kelak. Sajalah imamnya pendek aja. Allahu akbar. Jadi makmum pun boleh baru dah. Makmum juga sikit. Makmum perlu dengar ataupun tengok. Ada ulama dulu yang dah tengok makmum, tengok imamnya. Kalau imam dah selesai rukunnya baru kita, contohnya imam dah sujud, baru kita sujud. Jangan imam baru dah berjalan, nya pun jalan juga. Imam dah selesai perbuatannya baru makmum berjalan. Jadi imamnya pun lafaz barnya Allahu akbar pendek dia. Allahu akbar supaya makmum dapat mulakan solatnya selepas perbuatan imam. Okey? Lagi cepat sikit. Okey, tadi Allah, ni masuk niat. Dekat sialah kita masuk niat kita. Allah, masukkan niat. Okey? Apa masukkan? Apa masuknya? Yaitu ta'arud dan ta'ayun. Okey. Okey. Lanjut sikit. Okey, kami baca. Atau qasad dan ta'ayun pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sebab. Atau qasad hendak sembahyang jua pada sembahyang sunat mutlak pada awal takbirnya alif pada Allah dan dikekalkan ia hingga ra pada akbar. Okey? Jadi tuan-tuan, saya ulangkan balik. Niat
Apa dimasukkan tuan-tuan? Ada 3. Pertama, apa niat nak masukkannya apa? Solat fardu. Qasad, ta'arud, ta'yun. Ta'yun ke ta'yin ke sama aja. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, apa maksud qasad? Ya qasar. Aduh. Kalau tak umat sesat, ajar ustaz dia qasad maksudnya qasar pendek. Disengajakan. Okey? Sekali lagi tu tengok mulut kami. Qasad sengaja, qasar pendek. Okey? Qasad sengaja, qasar pendek. Bukan qasar. Qasar pendek. Okey? Allah lalu belajar bahasa Arab kita tu. Baik. Okey. Niat kita perlu masuk dalam solat fardu, kita masukkan apa tuan-tuan? Ada berapa? 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Baik, masya-Allah, bagus. Qasad apa qasad? Contohnya usolli, aku mau sembahyang. Yalah tadi kami ajar kita orang si dengar. Qasad usolli, aku mau sembahyang. Ta'arud fardu. Okey? Ta'yin zuhur ke, asar ke, maghrib ke, 3 tu benda tu mau dimasuk kita. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Terpulang dah untuk fardu. Fardu tu 3 tu. Solat sunat 2 aja. Usolli usolli tahajud, usolli ba'dal maghrib, usolli ba'dal isya, usolli tahiyatul masjid, usolli ba'dal jumaat, usolli qabla jumaat. Dah dalam niat kita, dalam sengaja, dalam niat kita. Boleh? Okey masya-Allah. Saya ada garang sikit supaya saya memang sengaja garang sikit, bukan maaf bukan kami ngajar kita naik tu ada minyak dong ada minyak. Supaya lebih dengar, supaya lebih masuk sikit, dan supaya kita ingat. Okey, masya-Allah. Saya minta tuan-tuan tutup buku dulu, tutup buku. Muat langgar ingatan kita orang. Okey. Kita baju di kuning. Rukun sembahyang ada berapa tak? Cik, ambil letak baju kuning ke? Ambil banyak baju kuning tak? Baju kuning. Rukun sembahyang ada berapa? 13, masya-Allah. Yang pertama niat, masya-Allah. Niat tadi, okey, yang baju hitam sebelahnya. Niat, kita nak niat tadi solat fardu. Ada berapa igit kita nak masukkan? Cuba tengoknya, tengok kami. Dah ulang-ulang kami tadi berapa kali tadi? Ada berapa? Buka masa tak? 7. Banyak juga niat kita dimasuk kita. 3 aja. Apanya? Qasad, masya-Allah. Ta'arud, masya-Allah. Masya-Allah. Boleh ajar tok dengan adik kita kena. Mau ingat lagi. Tok kakak kita. Okey, apa qasad baju putih? Apa qasad? Disengajakan. Apa ya? Contohnya usolli, masya-Allah. Sibuk bahasa Arab, bahasa ba'i. Aku mau sembahyang apa tak? Aku gai sembahyang. Aku gak semayang. Bahasa baik pun boleh. Niat dalam hati. Jangan kita orang di depannya aku guys semayang. Janganlah kita orang lafaz ya. Lafaznya afdal dalam bahasa Arab lah. Tapi dalam niat tu aku mau semayang. Ta'arud apa? Buka masa tak? Kita ta'arud. Kita baju putih. Ta'arud fardu, masya-Allah. Ta'yin maghrib ke isya ke? 3 tu benda tu niat tu mesti benda tu wajib dimasukkan. Okey? Masya-Allah. Boleh faham sikitlah? Harap boleh fahamlah. Okey alhamdulillah. Okey, kelak kita akan sambung lagi muka surat 19, muqaranah ya. Ada 3 cara. Ulama ajar kita ada 3 cara macam ni nak masukkan niat tu. Ulama bantu kita kitab tu, masya-Allah, ulama bantu kita. Mau belajar je simak aja kita dengan kitab tu, insya-Allah. Baik, minta maaf, saya minta maaf kalau
Saya mengajar tu dengan cara kasar ataupun menyakitkan hati tuan-tuan, menyinggung perasaan tuan-tuan, saya mohon maaf. Semuanya adalah supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan supaya semayang kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jajak saya daripada kita untuk, jadi kita akan solat isyak sama-sama dan kita izinkan Bilal untuk melakukan azan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.